Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi.
Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Bicara Nasional. Barisan Nasional memilih kestabilan dan kemakmuran. Tajuk kita pada malam ini adalah Jangan Ulangi Kesilapan PRU14. Dan malam ini kita menampilkan Yang Berhormat Datuk Seri Jaludin Alias, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, yang juga merupakan bekas Ahli Parlimen Jelebu. Kita tahu Parlimen telah dibubarkan, jadi saya panggil bekas Ahli Parlimen, Datuk Seri. Apa khabar, Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke studio BNCom. Dan malam ini kita akan membicara dan juga sembang-sembang, Datuk Seri, berkaitan dengan Pilihan Raya Umum ke-15 yang akan berlangsung pada 19 hari bulan 11. Datuk Seri, tajuk kita, Jangan Ulangi Kesilapan PRU ke-14. Kenapa tajuk ini yang kita pilih? Dan saya ingin permulaannya bertanya kepada Datuk Seri, apakah signifikan kesilapan yang kita katakan berlaku pada PRU 14 yang lalu? Terima kasih ya Datuk Adnan, kerana yang pertamanya kerana sudi jemput saya sebagai orang kata untuk kita berkongsi pandangan dan juga maklumat dalam dalam siri ini. Yang pertamanya oleh kerana tajuk kita jangan ulangi kesilapan yang telah kita buat, yang telah rakyat buat dalam PRU 14 dahulu, yang bukan saja Barisan Nasional yang tahu kesilapan ini sudah pun berlaku, tetapi rakyat juga telah menerima hakikat bahawa pada PRU 14 sudah berlaku beberapa kesilapan. Yang pertamanya kesilapan di mana pemilihan oleh ataupun pengundian keputusan yang dibuat oleh majoriti masyarakat untuk memilih Pakatan Harapan sebagai kerajaan merupakan satu kesilapan besar. Kenapa kesilapan besar? Kerana kita sudah sedia maklum dalam proses apabila kerajaan diberi mandat kepada Pakatan Harapan, sama ada di Persekutuan termasuk di beberapa negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan, dan harapan rakyat untuk melihat kerajaan ini menguruskan negara, menguruskan rakyat tidak berlaku. Harapan rakyat untuk melihat bahawa perubahan total yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan terhadap rakyat daripada pelbagai kaum dan bangsa tidak berlaku. Juga tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi ini adalah merupakan satu keputusan yang silap yang dibuat oleh rakyat, dan juga yang penting bagi kita ialah kestabilan bagi negara untuk 5 tahun yang terkebelakang ini, bermula pada PRU 14 2018 sehingga sekarang sudah banyak mendatangkan kerugian. Kerugian kepada negara, kerugian kepada negeri, malah kerugian kepada rakyat sendiri daripada pelbagai golongan dan bangsa, dan juga pelbagai
sebagai peringkat umum. Ini yang penting bagi kita supaya kali ini sudah sampai masa dan ketika untuk rakyat sekali lagi diberi mandat untuk memilih kerajaan yang benar-benar boleh memberikan kestabilan, benar-benar boleh memberikan apa yang kita katakan sebagai memberikan satu harapan yang baru kepada masyarakat setelah kita melalui sejarah hitam dalam pemerintah negara pada 5 tahun yang lepas. Datuk Seri sebut tentang kestabilan ni, saya cukup minat dengan isu bila kita sebut lepas PRU14, kita lihat seakan tidak ada kestabilan politik. Jadi sejauh mana ketidakstabilan politik negara ini yang Datuk Seri sebut sebagai merugikan rakyat? Bagaimana yang dikatakan merugikan rakyat? Pasal kita tengok je, apabila keputusan PRU14 diumumkan pada petang hari pengundian itu, ataupun yang boleh kita kata malam lah, sebelum kerajaan ataupun kerajaan baru ditubuhkan, kebanyakan parti yang memenangi dalam pilihan raya itu tidak dominan. Parti Barisan Nasional, Parti Pakatan Harapan, Parti PAS dan juga beberapa parti yang bertanding dalam PRU14. Apabila tidak dominan, tetapi ada satu parti, gabungan Parti Pakatan Harapan yang terdiri daripada PKR, DAP, PAN dan beberapa parti yang lain yang akhirnya kemudian boleh mengumpulkan ataupun boleh dijumlahkan jumlah ahli parlimen yang boleh membentuk kerajaan dengan majoriti yang sangat minimal. Apabila kerajaan tidak dominan oleh sesuatu parti, maka mereka nak menguruskan negara itu tidak mudah. Itu yang kita katakan sebagai kerajaan yang tidak dominan ataupun tidak stabil. Ini yang harus kita lihat daripada beberapa perkara. Kenapa perubahan yang berlaku secara begitu drastik dalam PRU14? Kerana pendekatan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, saya boleh katakan berjaya pada PRU14. Pendekatan dalam tempoh 3 minggu sebelum hari pengundian, apatah lagi dalam tempoh 14 hari bagi tempoh kempen, mereka berjaya mempengaruhi pemikiran rakyat daripada pelbagai golongan dan juga lapisan umum untuk meracuni pemikiran rakyat bagi mempercayai bahawa ideologi politik mereka adalah lebih baik daripada Barisan Nasional, walaupun Barisan Nasional sudah membuktikan satu parti yang menguruskan rakyat daripada pelbagai kaum dan bangsa pada tempoh yang begitu lama, selama 60-62 tahun in fact. Jadi apa yang usaha dan daya yang ada kepada sebuah kerajaan nak menumbangkan parti yang sekuat Barisan Nasional? Mungkin ataupun mereka telah berjaya untuk meracuni pemikiran masyarakat, untuk meyakinkan rakyat bahawa Barisan Nasional adalah merupakan satu parti yang tidak lagi relevan kepada rakyat dan masyarakat. Pakatan Harapan adalah merupakan satu pilihan baru kepada rakyat, yang mana inilah antara asas kepada keyakinan rakyat untuk memilih Pakatan Harapan. Pertama, dia meletakkan pemikiran rakyat untuk membenci pemimpin-pemimpin Barisan Nasional pada ketika itu. Isu nasional dijadikan sebagai isu yang begitu popular untuk dimainkan ketika waktu kempen. Kemudian beberapa perkara fitnah yang dilakukan oleh Pakatan Harapan membantu untuk meyakinkan rakyat bahawa Barisan Nasional tidak lagi relevan. Ditambah pula dengan satu faktor lain, yakni Pakatan Harapan menawarkan satu harapan baru kepada rakyat. Yang pada kita sebagai orang yang pernah menguruskan negara, ini adalah penipuan yang sangat besar. Tetapi pada rakyat, ini adalah satu tawaran baru yang why not? Kenapa kita tidak cuba dengan kerajaan yang menawarkan satu tawaran yang jauh lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional, dengan alasan dan juga dengan beberapa faktor yang boleh meyakinkan rakyat apa yang mereka janjikan itu boleh dilakukan oleh kerajaan. Ini yang telah mengubah landscape politik negara kita. Di situ perangkap yang digunakan oleh Pakatan Harapan dan berjaya memerangkap pemikiran dan juga suasana keputusan rakyat. Setelah kerajaan ditubuhkan, adalah pula 2-3 ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional, daripada parti PKR dan mereka melakukan lompatan demi lompatan untuk memperkukuhkan lagi kerajaan Pakatan Harapan.
Tetapi walau macam mana kukuh pun mereka dianggotai oleh majoriti ahli parlimen waktu itu, saya berada dalam Dewan Rakyat dan saya juga berada dalam sistem itu ketika itu, saya lihat masih lagi tidak membantu Kerajaan Pakatan Harapan untuk terus kukuh dalam menguruskan negara. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai satu hala tuju pengurusan dan pentadbiran negara dan negeri yang jelas. Mereka masuk bertanding dalam PAU14 hanya semata-mata untuk melakukan dan melepaskan dendam mereka kepada pemimpin tertentu. Hanya nak mengalahkan BN. Hanya nak mengalahkan BN, nak memenjarakan Najib Razak, nak memenjarakan orang itu, orang ini, dan juga untuk mendakwa beberapa pemimpin yang menjadi kebencian kepada mereka. Walaupun pendakwaan itu sama ada betul atau salah, itu tidak menjadi pencaturan kepada mereka. Mereka hanya niat mereka nak memenjarakan. Kalau itulah niat dan matlamat apabila nak mereka menubuhkan sebuah kerajaan, saya tak fikir mereka boleh bertahan lama. Terbukti dalam tempoh 22 bulan Pakatan Harapan jatuh. Bukan kerana faktor apa, tapi faktor oleh kerana kegagalan mereka dalam menguruskan coalition mereka, kolaborasi kerjasama di antara parti dengan parti di dalam keluarga mereka sendiri, dan kegagalan yang paling besar ialah untuk mewujudkan suasana tenang dan pentadbiran yang boleh diterima oleh masyarakat itu tidak dapat mereka lakukan. Dan bila Datuk Seri sebut tentang kerajaan itu tumbang, sebelum tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan itu pun, kita lihat dalam beberapa siri pilihan raya kecil, seakan sudah ada penolakan rakyat kepada kerajaan dalam pilihan raya kecil melibatkan calon Barisan Nasional Pembangkang pada ketika itu, mengalahkan calon-calon daripada Pakatan Harapan yang merupakan kerajaan. Datuk Seri, kita Datuk Seri sebut, saya nampak dari segi kempen berbentuk benci, kempen menanam kebencian, kempen memfitnah, berbanding dengan Barisan Nasional yang lebih suka menceritakan tentang kestabilan, tentang kemakmuran, polisi dasar yang nak dibawa kepada rakyat. Dan bagaimana Datuk Seri melihat, adakah pada PR15 ini masih lagi kempen benci ini mendapat tempat digunakan, dan bagaimana politik ini akan, orang kata, bagaimana masa depan negara? Kempen benci dan juga meracuni pemikiran rakyat tidak boleh lari daripada perjuangan parti-parti umpamanya Pakatan Harapan, parti-parti pembangkang. Saya panggil parti pembangkang je. Walaupun mereka pernah menjadi kerajaan, malah di Negeri Sembilan, di negeri saya mereka masih lagi menjadi kerajaan yang menguruskan negeri. Tetapi kempen yang berkaitan dengan menanamkan rasa benci rakyat kepada tokoh-tokoh tertentu dan kerajaan adalah mainan Pakatan Harapan, mainan DAP, mainan parti-parti ini. Kerana mereka terpaksa memainkan sentimen, memainkan satu persepsi yang boleh mereka raih sokongan rakyat untuk mengundi mereka. Ini polisi mereka, ini pentadbiran mereka. Tetapi bagi Barisan Nasional, kita tidak menggunakan apa-apa isu, apa-apa persepsi untuk, apatah lagi kalau isu-isu yang berkaitan dengan isu populis, pendekatan populis untuk memenangi sesuatu pilihan raya. Kerana kita bertanggungjawab. Kita sudah dilatih sejak sekian lama. Kerajaan yang menguruskan negara bertanggungjawab kepada apa yang kita diberi mandat. Rakyat mengharapkan sesuatu kepada Barisan Nasional dan Barisan Nasional menjalankan tanggungjawab ini, walaupun tanggungjawab ini kadang-kadang tidak begitu popular kepada kebanyakan rakyat. Kerana itu apabila kita menghadapi sebarang ataupun sesuatu PRU, pilihan raya umum, pilihan raya kecil ataupun pilihan negeri, kita tidak lari daripada asas kempen kita berasaskan kepada polisi, kepada agreement kita, kepada prinsipal kita, prinsip perjuangan Barisan Nasional untuk memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan pembangunan dan memperjuangkan perpaduan rakyat. Ini tidak lagi. Ini yang kita lakukan sejak puluhan tahun dahulu dan kita tidak pernah lari daripada, orang kata apa, daripada sempadan kepada prinsip Barisan Nasional ini dalam kita menghadapi sama ada PRK, PRN ataupun malah PRU. PRU kali ini juga asas kepada kempen kita, asas kepada tawaran kita itu saja. Kan itu dalam kita menjalankan siri-siri kempen kita, kita akan katakan bahawa orang kata apa, satu lanskap politik baru akan diperkenalkan oleh Barisan Nasional. Daripada kalau dulu kita lakukan ini sudah diterima oleh rakyat, malah kali ini kita akan lakukan
satu kali ganda atau dua kali ganda lebih baik daripada pendekatan dahulu untuk supaya dapat disesuaikan dengan lanskap masyarakat yang berada pada tahun 2023, malah untuk 5 tahun yang akan datang. Ini yang kita lakukan. Kita tidak kata bahawa sesuatu yang kita nak lakukan kepada rakyat itu semata-mata nak memenangi kerusi ataupun berjanji untuk mendapatkan sokongan, tetapi perkara yang boleh kita terjemahkan menjadi kenyataan itu yang kita lakukan. Kerana itu asas kita dalam perjuangan Barisan Nasional. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Datuk Seri berkaitan dengan kebertanggungjawaban sesebuah parti bila mereka menawarkan diri untuk bertanding membentuk kerajaan, kerana itulah tanggungjawab kerajaan dalam membina negara. Datuk Seri, 2023 kita baca banyak laporan-laporan di media cabaran ekonomi dunia, dan kita tahu ketika ini pelbagai permasalahan di peringkat dunia, peperangan di Ukraine dan sebagainya, dan kita lihat soal krisis makanan, soal krisis tenaga, dan bagaimana Datuk Seri melihat cabaran ini dengan pentingnya PRU15 ini? Saya bukan pakar ekonomi untuk mengulas secara terperinci hal ehwal yang berkaitan dengan keadaan ekonomi negara dan dunia. Tetapi oleh kerana saya adalah salah seorang daripada ahli Dewan Rakyat yang juga mempunyai pendedahan tentang beberapa perkara dan faktor-faktor elemen yang menyebabkan ekonomi kita akan terjejas dengan keadaan dan juga kedudukan politik bagi sesebuah negara. Kalau negara itu tidak mempunyai kestabilan politik yang dominan, maka keyakinan dan juga kepercayaan para pelabur untuk melabur di sesebuah negara itu akan terjejas. Kalau kita lihat 5 tahun, kita sudah melalui lanskap politik yang begitu longgar, yang begitu orang kata tidak stabil pada tempoh 2018 sehingga 2022. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Maka keadaan ekonomi negara akan terjejas, malah dihimpit pula ataupun disumbang lagi oleh kerana keadaan COVID, keadaan ekonomi dunia, oleh kerana keadaan banjir, malapetaka dan sebagainya, dan ditambah dengan ketidakstabilan politik. Apabila itu berlaku, maka pelabur-pelabur tidak akan ada keyakinan untuk masuk ke dalam negara untuk melabur sebagai pelaburan tambahan. Malah pelaburan yang ada di dalam negara juga tidak akan mengekalkan pelaburan mereka. Ini adalah typical exercise ataupun satu fitrah kepada alam perniagaan dan pelabur-pelabur, kerana mereka mengharapkan sesuatu pulangan dan keyakinan mereka untuk melabur di sebuah negara. Ini tak boleh kita pertikaikan. Kerana itu apabila kita lihat keadaan politik yang sedemikian rupa, kita ada barisan kabinet daripada Barisan Nasional, kabinet daripada PAS, kabinet daripada Bersatu. Ahli kabinet tidak menampakkan solidariti di kalangan mereka di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kan itu kita lihat ada ahli kabinet pergi ke istana untuk membawa satu memorandum, membawa satu suara yang lain daripada yang diputuskan di dalam kabinet. Perdana Menteri bercakap lain, ahli kabinet bercakap lain. Jadi mana mungkin pengurusan negara boleh diurus dengan baik dengan ketidakstabilan yang sedemikian rupa? Itu dalam kabinet. Kalau dibiarkan lebih lama, lagi teruk. Ini dalam kabinet. Apatah lagi kalau ada himpitan dan juga tekanan daripada parti-parti pembangkang Pakatan Harapan di luar kabinet. Mana ada stability? Mana ada stability dalam pengurusan negara yang ini semua menyumbang kepada orang kata kekurangan ataupun ketidakminatan pelabur untuk masuk dalam negara. Kalau kita kekalkan kerajaan yang sedia ada untuk tempoh setahun lagi, walaupun kita ada tempoh setahun, yakni pada tahun 2023, saya fikir keadaan ekonomi kita akan lebih teruk dan terjejas dengan lebih teruk lagi. Dan apabila keadaan ekonomi teruk, maka rakyat akan merasai bebanan dan kesan daripada tekanan ekonomi ini. Jadi kan itu saya sebut sebelum ini bahawa sampai tiba dan masanya dan tepat waktu dan ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan untuk membubarkan Parlimen bagi serahkan semula kepada rakyat untuk membuat pilihan, untuk memberi mandat total kepada mana-mana parti yang diyakini oleh rakyat untuk menguruskan negara secara dominan. Rakyat mempunyai dua pilihan.
Apa dia pilihannya? Satu pilihan mengikut emosi, satu pilihan yang mengikut orang kata apa, perkara-perkara yang dikemukakan oleh parti-parti yang bertanding untuk meraih sokongan. Satu, rakyat boleh buat keputusan berasaskan kepada fakta. Rakyat sudah merasai Barisan Nasional memerintah selama beberapa puluh tahun. Rakyat juga sudah merasai kajian Pakatan Harapan memerintah, walaupun singkat, tetapi singkat itu bukan kerana kesilapan mana-mana, kesilapan mereka. Dan rakyat juga sudah merasai kalau di Negeri Sembilan bagi tempoh 4 tahun, Pakatan Harapan mengendalikan kerajaan negeri. Dan ini memberikan satu yardstick, kayu pengukur kepada rakyat untuk buat keputusan. Kali ini, undi daripada setiap individu, masyarakat dan juga pengundi yang berada dalam negara kita sangat penting bagi menentukan kestabilan dan kemakmuran negara. Kalau kita masih lagi membuat keputusan berasaskan kepada sentimen, maka kita akan menghadapi suasana negara yang seperti kita hadapi 4 tahun yang lepas. Dan saya yakin rakyat dan pengundi kita sudah cukup bijak, sudah membuat keputusan mana parti yang bakal mereka pilih untuk mengurus tadbir negara dan negeri. Datuk Seri, saya juga ingin minta Datuk Seri memberikan sedikit pandangan. Kita tahu calon Pakatan Harapan, mereka ada satu trend di mana kita lihat mereka berpindah-pindah. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini ahli Parlimen Port Dickson dan katanya telah mengumumkan akan bertanding di Tambun. Jadi kita lihat daripada Port Dickson, daripada Matampauh ke Port Dickson ke Tambun, Nurul Izzah daripada Lemah Pantai, kemudian pergi ke tak tahu kita tak Pandang Matampauh dan sebagainya. Jadi kita lihat ini satu macam satu trend dipanggil political nomad, politik nomad ini. Apa pandangan Datuk Seri tentang politik nomad dan bagaimana ianya boleh diterima dan apakah kesannya kepada masyarakat dan rakyat di kawasan tertentu? Itu saya sebut tadi ya. Pakatan Harapan ini, saya nak katakan mereka ini mempunyai satu polisi dan prinsip perjuangan yang jelas pun tak boleh. Pasal mereka mempunyai prinsip yang berubah-ubah. Prinsip mereka apa? Prinsip mereka asalkan diberi kuasa dan mendapat jawatan Perdana Menteri. Kita tengok apa dia ucapan saudara Anwar Ibrahim baru-baru ini dan kempen mereka. 20 hari bulan kalau beliau dinobatkan sebagai Perdana Menteri, maka janji beliau ialah untuk mengurangkan gaji Perdana Menteri. Bermakna mereka menghadapi dan berhadapan dengan rakyat untuk buat pilihan bagi PRU15 untuk menjadi Perdana Menteri sebagai prinsip kepada perjuangan mereka. Dan yang penting bagi mereka ialah kuasa. Yang penting bagi mereka ialah untuk mendapatkan pentadbiran kerajaan bagi memenuhi kehendak kepentingan individu tertentu dan pemimpin tertentu. Mereka tak fikir soal rakyat. Kalau fikir soal rakyat, politik nomad tidak sesuai. Bagaimana mungkin seorang ahli parlimen boleh membangunkan kesejahteraan masyarakat di kawasan parlimen itu? Sama ada dalam pembentukan ekonominya, dalam bentuk pendidikannya, kesejahteraan rakyatnya, agamanya, infranya. Tak mungkin dalam tempoh 5 tahun seseorang ahli parlimen boleh menamatkan matlamat ataupun orang kata apa, ataupun yang kita katakan sebagai satu garis pencapaian bagi seseorang ahli parlimen untuk tempoh 4 tahun. Saya jadi ahli parlimen Jelebu sejak 2018, walaupun beberapa perkara yang telah kita laksanakan, dapat kita tunaikan berkaitan dengan kehendak rakyat, pembinaan masjidnya, suraunya, jalan dan sebagainya, tetapi kita ada perancangan jangka panjang yang tak boleh diselesaikan dalam tempoh 4 tahun. Jadi kan itu saya masih lagi bersedia memberi khidmat kepada Parlimen Jelebu jika diberi kepercayaan oleh parti untuk memenuhi perancangan ini bagi kepentingan rakyat. Tapi kalau saya berubah daripada satu kawasan parlimen kepada satu kawasan parlimen yang lain, tentunya semangat kekitaan dan kepunyaan parlimen itu kepada perjuangan saya tidak ada. Ini yang saya tengok bila Pakatan Harapan lompat sana daripada satu parlimen kepada satu parlimen yang lain tanpa memikirkan soal masa depan pengundi yang mereka wakili di kawasan parlimen itu. Itu yang saya lihatlah. Dan tempoh ahli parlimen baru pula di kawasan tu nak membiasakan. Betul? Nak membiasakan diri dengan lanskap masyarakat, nak kenal dengan pemimpin masyarakat, nak kenal dengan kedudukan geopolitik bagi kawasan itu bukan mudah, ambil masa.
Jadi saya tak fikir itu sesuai dalam keadaan dan suasana hari ini. Saya harap rakyat dapat menilai tentang perkara ini yang dilakukan oleh Pakatan Harapan tentang pandangan dan pemikiran mereka kepada kebijaksanaan rakyat. Datuk Seri sebut tadi tentang P126 Jelebu. Ya, saya juga sebenarnya mengharapkan Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin alias kekal sebagai calon DN berdasarkan prestasi saya memang antara pemimpin muda yang minat dengan sebab dia timbalan Menteri Wilayah. Saya juga adalah pemimpin daripada wilayah. Saya melihat susuk tubuh ini yang kuat bekerja. Banyak program-program di peringkat wilayah persekutuan yang dilaksanakan. Bagaimana harapan Datuk Seri sekiranya dicalonkan sekali lagi Datuk Seri di Jelebu? Saya mempunyai perancangan. Kalau diberi mandat sekali lagi oleh parti saya untuk mewakili Parlimen Jelebu sebagai ahli parlimen, ini parti akan buat keputusan. Tetapi saya mempunyai perancangan jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan pembangunan daripada semua aspek kehidupan dan pembangunan di Jelebu akan berada dalam tahap yang penambahbaikan yang akan berlaku. Kerana itu, tradisi perkhidmatan Barisan Nasional kepada masyarakat Jelebu akan secara totalnya berubah. Berubah bukan bermakna yang dulu tidak baik, apa yang saya lakukan dulu tidak baik. Tidak. Tetapi, apa yang saya lakukan dahulu memerlukan penambahbaikan sesuai dengan keadaan dan juga orang kata lanskap masyarakat pada tahun 2023 sehingga 2028. Ini memerlukan perubahan dalam soal bantuan kepada masyarakat, dalam soal perjuangan untuk pendidikan, dalam soal pembangunan infrastruktur dan pelbagai lagi berkaitan dengan tugas seorang ahli parlimen. Ini akan saya lakukan bagi Parlimen Jelebu supaya saya nak letakkan Parlimen Jelebu itu setaraf dan setanding dengan parlimen-parlimen yang jauh lebih maju daripada Jelebu sebelum ini. Kita tidak mahu ketinggalan terlalu jauh dalam masa yang sama. Kita juga mahu supaya hak masyarakat pengundi dan juga penduduk di Jelebu itu dapat diberikan seperti hak-hak yang mereka terima oleh pengundi daripada kawasan yang lain. Ini harapan saya lah. InsyaAllah saya yakin dapat lakukan perkara ini untuk tempoh 5 tahun akan datang. Baik, Yang Hormat, kita sudah pun hampir sampai ke penghujung program kita ini. Saya nak berikan peluang kepada Datuk Seri mungkin boleh berikan sedikit pesanan akhir buat pengundi-pengundi yang akan turun mengundi pada 19 hari bulan 11 nanti. Pertama, tentunya saya nak bagi pesanan kepada dan harapan saya kepada pengundi saya di Jelebu terlebih dahulu. Wa imma siapa pun yang akan keluar sebagai calon Barisan Nasional ke Parlimen Jelebu pada 19 hari bulan nanti. Pertama, supaya semua masyarakat orang Melayu, Cina, India dan masyarakat orang asli mempunyai satu suara kali ini. Mempunyai satu mandat dan juga amanah diberikan sekali lagi kepada Barisan Nasional untuk terus memimpin dan juga menjadi wakil parlimen mereka ke Dewan Rakyat. Yang keduanya, saya juga mengharapkan kepada semua pengundi yang akan keluar mengundi, ya, kita akan kena gunakan semua hak kita, kena keluar kali ini tanpa mengira apa pun alasan untuk memberikan mandat kepada parti yang boleh mentadbir dan mengurus rakyat dan negara yang telah terbukti berjasa kepada rakyat dan negara untuk diberikan mandat sekali lagi. Kali ini seperti yang kita sebut, rakyat tidak mempunyai banyak pilihan. Rakyat hanya mempunyai dua segmen, dua pilihan. Pertama, memilih satu parti yang dominan untuk menguruskan negara bagi kestabilan semua aspek kehidupan, ekonominya, pendidikannya, agamanya, perpaduan dan pelbagai. Yang keduanya, memilih kerana berdasarkan persepsi dan juga berasaskan kepada 14 hari kempen parti-parti tertentu untuk meracuni pemikiran kita. Saya tak fikir kali ini rakyat akan berada dalam situasi itu. Kerana rakyat sudah berpengalaman, Barisan Nasional sudah mengurus takbir dalam bentuk yang seperti ini, Pakatan Harapan sudah mengurus takbir dalam bentuk yang sedemikian rupa. Maka tepuk dada, tanya selera dan saya yakin rakyat akan buat pilihan yang terbaik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin alias. Kita ucapkan terima kasih kerana bersama dengan BNCOM. Saya doakan selamat maju jaya. Terima kasih. Telah melaksanakan tugas dengan cemerlang sebagai timbalan Menteri Wilayah. Mudah-mudahan dicalonkan sekali lagi sebagai ahli Parlimen Jelebu, dipilih oleh rakyat dan kembali dalam kabinet sebagai menteri penuh. Ini doa saya. Sebab seorang pemimpin muda yang saya lihat banyak idea, rajin bekerja. Saya tengok program tak berhenti. Jadi Datuk Seri, selamat berjaya.
Sekian, kita bertemu lagi dalam ruang bicara. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.